各位弟兄姐妹平安。 Salam damai sejahtera Bapak Ibu sekalian, Shalom. 我们开始今天早上的崇拜。 Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. 主啊，我属你。 Aku milikmu, oh Tuhan.宣告我们的信仰，使徒信经。我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，因圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢彼拉多手下受难，被钉于十字架，受死，埋葬。第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边。 将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. 我们接着唱一首诗歌。 Kita kembali mengangkat sebuah nyanyian. 我相信你的应许。 Ku percaya janjimu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
Kami mengucap syukur ya Allah untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami begitu merasakan betapa kasih Tuhan sempurna bagi kami. Bapa kami yang baik, kami bersyukur hari ini di pagi yang indah kami boleh senantiasa bergumul bersama dengan Tuhan. Kami beribadah kepada Tuhan meskipun kami di rumah kami masing-masing. Tapi kami tetap punya satu keyakinan bahwa anugerah Tuhan tidak pernah berkurang bagi setiap kami. Bapa, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau yang memulihkan negara dan bangsa Indonesia ini. Tuhan anugerahkan bagi kami damai sejahtera. Tuhan berkati perekonomian, keamanan, pendidikan di dalam negara kami. Engkau juga yang menolong setiap pemerintah kami Tuhan, supaya boleh bertanggung jawab di dalam melakukan tugas tanggung jawab mereka. Tuhan, kami juga memohon supaya Tuhan menolong kami supaya boleh menjadi warga negara yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk misi dunia. Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan utus menjadi misionaris-misionaris kemanapun Tuhan mau. Tuhan, biarlah setiap orang boleh mendengarkan firman Tuhan. Semakin banyak orang yang percaya dan mendengarkan Injil daripada Tuhan. Supaya banyak orang yang memuliakan nama Tuhan. Dan kami boleh sama-sama memuji Engkau ya Allah. Allah satu-satunya yang layak kami puji dan kami sembah. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk gereja kami. Kau yang memberkati gereja Elim ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sangat mengasihi gereja-Mu. Tuhan berkati setiap jemaat kami. Berkati Tuhan Yesus setiap pelayanan kami. Hamba Tuhan yang melayani. Berkati Boksu dan Cuantau yang melayani di gereja kami ini. Tuhan kuatkan kami Tuhan. Supaya kami boleh melayani Tuhan dalam setiap keterbatasan kami. Tuhan menyempurnakan kami Tuhan dalam setiap pelayanan kami. Kau juga yang melawat dengan sempurna setiap jemaat Tuhan. Dimanapun berada Tuhan saat ini. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Setiap pergumulan yang dialami oleh jemaat Tuhan. Tuhan yang menjawab dengan kasih Tuhan yang sempurna. Kami juga berdoa untuk setiap majelis dan aktivis. Biar Tuhan yang berkati. Dan setiap program pelayanan yang kami lakukan. Semua itu boleh menjadi kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang memberitakan firman-Mu. Supaya hamba-Mu boleh menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Allah kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur jika pada saat ini kita boleh beribadah bersama-sama. Dan pada saat ini kita juga bersyukur dan berterima kasih kepada Pendeta Shen yang sudah bersama-sama dengan kita melayani dan memberitakan firman Tuhan kepada kita sepanjang waktu ini. Beliau sudah mempersiapkan dengan begitu baik dan kiranya setiap kita juga boleh bersungguh-sungguh untuk mengikuti dan melaksanakan firman ini di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama juga untuk menjaga kesehatan kita dan kita mematuhi protokol kesehatan sehingga kita bisa melewati ini semuanya. Dan jangan lupa juga mari semakin giat lagi untuk beribadah. Setiap minggunya ajak keluarga untuk beribadah bersama-sama tepat waktu dan dengan bersungguh-sungguh sekalipun kita ada di rumah, tetapi marilah dengan sikap yang baik, sikap yang benar untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita memberikan persembahan melalui rekening gereja atau datang langsung ke gereja di antara jam 12 sampai dengan jam 3. Kita juga jangan jemu-jemu dan semakin semangat lagi untuk membaca kitab suci. Membaca Alkitab kita setiap harinya, semakin semangat lagi. Mari kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Setiap kondisi yang terjadi saat ini kita percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah bagi bangsa dan negara yang kita cintai ini. Dan yang terakhir, mari kita bersama-sama mengikuti persekutuan doa setiap hari Rabu pukul 7.30 kita mengikuti persekutuan doa melalui Zoom. Demikian warta gereja kita, Tuhan Yesus memberkati.
亲爱的弟兄姊妹们，主内平安。 Salam saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. 我们一起翻到罗马书7章21到24节。 Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai 24. 中文圣经，我觉得有一个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。因为借着我里面的意思，我是喜欢神的律，但是我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？阿门。 Roma 7 ayat 21 sampai 24. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 阿门。2021新的一年已经到了3月份， Nah, tahun 2021 sudah sampai di bulan Maret. 我们1月份迎接新年的时候，可能我们每一个人都有新的希望和期待。 Nah, ketika kita memasuki satu tahun yang baru di tahun 2021 ini, saya percaya setiap kita punya harapan, kita punya keinginan yang kita ingin capai di tahun yang baru ini. 但是目前我们的情况和去年的情况好像一样，没有变。 Nah, tetapi tentu kita juga merasa bahwasanya kondisi yang kita alami saat ini itu hampir sama atau sama dengan kondisi yang kita hadapi di tahun yang lalu. 现在全世界的所有的人类跟这个疫情做斗争已经1年了。 Nah, kita ketahui bahwasanya saat ini seluruh umat manusia di dunia ini terus berperang melawan pandemi yang sampai pada hari ini sudah memasuki 1 tahun. 但是确诊的人数还没减少。 Tetapi kita ketahui bahwasanya orang yang terpapar itu juga makin bertambah. 有人说，因为出现了变异病毒， Nah, ada yang mengatakan oleh karena adanya mutasi gen yang baru. 并且这个变异病毒的传染力更强。 Dan bahkan kita tahu diketahui bahwasanya mutasi gen yang baru ini lebih hebat yang dari sebelumnya. 还有另一个原因是，因为看不见这个斗战的终点，所以心里面太疲倦了。 Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya oleh karena hal ini, virus ini adalah satu hal yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, kita juga merasa begitu lelah terus berperang dengan hal-hal yang tidak kelihatan ini. 我们的心里已经慢慢松散了， Nah, kita merasa bahwasanya diri kita sudah terlalu letih. 特别是年轻人里面，自己觉得很健康， Dan khususnya di kalangan anak-anak muda yang merasa bahwasanya dirinya sangat sehat. 只是把他的这个病毒看成一个感冒而已。 Mereka melihat bahwasanya virus ini hanyalah satu virus flu biasa. 我听专家说的话，在这个时刻我们要更加注意一点。 Nah, Bokso mendengar bahwa dari ahli bahwasanya justru di saat seperti inilah kita harus lebih lagi berhati-hati. 但是还是很多人已经不怕。 Tetapi kita ketahui bahwasanya ada begitu banyak orang yang sudah tidak takut lagi dengan virus ini. 甚至有一些人是为来反抗这些医务人员和反对政府的政策。 Dan bahkan ada beberapa orang yang dengan sengaja menentang kebijakan-kebijakan daripada program pemerintah untuk menganggap sepele akan persoalan ini. 我在人类跟这个冠状病毒的斗战里面，我看得到我们基督徒属灵的征战的样子。 Dan di dalam kondisi keadaan manusia hari-hari ini yang berperang melawan virus, saya juga menemukan bagaimana kehidupan orang Kristen yang juga mengalami peperangan. 所有的人类正在和一种看不见的敌人斗战。
Nah, saat ini seluruh umat manusia tengah berperang melawan satu hal yang tidak kelihatan. 这个敌人看不到，是让人更加害怕。 Dan oleh karena musuh ini tidak kelihatan, maka ini adalah satu hal yang justru sangat mengerikan. 但是反过来说，恰恰是因为看不到，也很容易让人的心松下来。 Nah, tetapi di lain pihak sebaliknya oleh karena tidak kelihatanlah, maka ini juga membuat manusia itu menyepelekannya. 圣经常常为我们在这个世界生活里面，描述一个打仗。 Dan bukankah seharusnya kita terus tetap berperang dengan kondisi keadaan seperti ini? 或者征战，或者有一些地方比喻成一个比赛。 Dan bahkan di lain pihak ada yang menjadikannya sebagai satu kompetisi. 我们透过今天的经文来思考今天的属灵的征战，这个本质和核心的内容是什么？ Nah, melalui nas firman Tuhan hari ini, mari kita bersama melihat akan satu totalitas daripada peperangan rohani. 所有的打仗和征战会有一个共通点， Dan di dalam satu peperangan, di dalam satu pergumulan itu ada satu persamaan, 就是有敌人。 yaitu adanya musuh. 在圣经中说的敌人是谁呀？ Nah, di dalam Alkitab musuh yang dimaksud itu ialah siapa? 就是撒旦魔鬼。 Nah, ini adalah setan atau iblis. 彼得前书5章8节说， Di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 dikatakan, 勿要谨守警醒，因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。 Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 以弗所书6章12节说， Nah, di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12 katakan, 因我们并不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔征战。 karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. 阿门。有一个成语，知己知彼，百战百备， Nah, 百代。 ada satu peribahasa yang menyatakan bahwasanya untuk kita berperang, maka kita harus mengenal bagaimana diri kita sendiri dan kita juga harus mengenal bagaimana lawan kita. 我们为了得胜，我们一定要知道我们的这对手是谁。 Nah, untuk memenangkan peperangan ini, maka kita harus tahu bagaimana kondisi daripada lawan kita. 他的战略到底是什么？ Nah, apa yang menjadi keunggulannya? 很遗憾的事情是，很多基督徒不知道这对手是如何的。 Nah, dan hal yang amat disayangkan bahwasannya adalah begitu banyak orang Kristen yang tidak mau tahu tentang lawan yang sedang dia hadapi. 就像冠状病毒一样，很多专家警告了，这个病毒很严重，要戴口罩。 Nah, sama seperti ketika menghadapi virus ini, ada begitu banyak ahli yang telah menyatakan kepada kita bahwasannya kita semuanya harus waspada, kita harus senantiasa memakai masker. 但是我们怎么样？ Tetapi bagaimana dengan kita? 刚开始的这个几个月，去年的几个月，很认真的遵行这些规条。 Nah, ketika pandemi baru saja dimulai, kita di waktu baru-baru saja kita menaatinya dengan baik. 后来呢，我们的心很快就松懈下来了。 Tetapi perlahan-lahan dan pada akhirnya sampai pada saat ini kita juga sudah terlalu kendor. 为什么？ Mengapa? 因为看不见。 Karena virus ini adalah sesuatu yang tidak kelihatan. 我们要承认，我们不太认识、不太关注我们的对手。 Nah, kita harus mengakui bahwasanya kita sangat tidak mengenal siapa lawan kita. 即使认识，也是很粗浅的程度而已的。 Dan bahkan kita mengenalnya hanya di satu tahapan yang sangat dangkal. 甚至有人不太相信，认为这些魔鬼是只是存在一些电影里面的。
Dan bahkan ada beberapa orang mereka hanya mengetahui bahwasannya iblis atau setan ini itu hanya ada di film atau di televisi saja. 大家知道吗？ Apakah jemaat sekalian tahu? 现在这个在礼拜的时间，也是他们在我们的身边不断的工作来攻击我们。 Saat ini ketika kita sedang beribadah sekalipun mereka begitu intens, begitu hebat dan mereka senantiasa mau untuk menganiaya, mau untuk menggoda kita. 你们知道会感到吗？ Nah, apakah kalian semua merasakannya? Apakah kalian semua mengetahuinya? 我们确认我们的敌人是谁，然后第二步，这个战场是在哪里？ Nah, pertama kita harus memastikan siapakah musuh kita. Dan yang kedua kita harus tahu kita itu berperang di mana. 跟这个对手的征战是在哪里发生的 Nah, 呢？ kita ini berperang di mana melawan lawan kita. 包括现在，在我们所有的生活的场合上， Dan bahkan di dalam seluruh aspek kehidupan kita saat ini. 发生的样子都不一样。 Dan kejadiannya itu tentu berbeda-beda. 这个话题太大了，所以今天要讲比较核心的原则。 Nah, tema ini sangat luas sekali, oleh karena itu kita akan lebih menyempitkannya. 这所有的征战最中心的战场是在哪里？大家想一想。 Nah, mari kita coba pikirkan peperangan ini itu terjadinya di mana? 就是我们的心里面的。 Yaitu terjadi di dalam diri kita. 那么我们的心在哪里？在这里吗？ Nah, dan pertanyaannya di manakah hati kita? Apakah hati kita itu ada di sini? 不是， Tidak. 这也是看不到。 Ini juga hal yang tidak kelihatan. 我们到这里看到我们的对手和跟这个对手征战的这个场地都看不见。 Nah, sampai di tahapan seperti ini kita juga mengetahui bahwasannya lawan kita dan arena di mana kita berperang itu juga adalah dua hal yang tidak kelihatan. 所以我们在属灵的征战。 Oleh karena itu maka kita sedang mengadakan peperangan rohani. 今天的经文罗马书是使徒保罗福音的一个进水最高峰。 Nah, di dalam nas firman Tuhan hari ini, yaitu di dalam surat Roma, ini merupakan bagian Injil daripada yang dituliskan oleh Rasul Paulus, merupakan puncak atau merupakan inti daripada Injil yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus. 今天的经文7章21节是一个连接词来开始的。 Nah, di dalam Roma 7 ayat 21 ini merupakan satu keseimpulan. 中文圣经没有翻译，但是印尼文圣经说 demikian lah。 Di dalam Alkitab bahasa Mandarin tidak disebutkan, tetapi di dalam Alkitab bahasa Indonesia dikatakan demikianlah. 意思是根据第7章前边已经讲过的这些事实来我说。 Nah, ini artinya di sepanjang pasal 7 di depan itu dirangkumkan di dalam bagian akhir ini. 我觉得有一个律，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在。 Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. 很多基督徒问老师，我们已经信了耶稣，在耶稣里面重生了吗？ Nah, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang bertanya, Guru, kami ini sudah menjadi orang Kristen, kami ini sudah lahir baru. 一切的罪都赦免了，怎么会在我们里面有罪呢？ Nah, segala dosa dan kesalahan kami ini telah diampuni. Bagaimana mungkin masih ada kesalahan yang kita bisa lakukan? 为什么有一些基督徒的身上看得到那么严重的罪呢？ Dan bahkan mengapa di dalam kehidupan sebagian orang Kristen kita bisa melihat ada dosa yang sangat begitu parah, begitu berat. 他们应该是还没重生的人吧？ Tentunya mereka itu bukan orang yang sudah mengalami lahir baru lah ya. 21节，保罗也是意识到了这个问题。 Dan di dalam ayat yang ke-21 ini, Paulus juga menyatakan akan hal ini. 他自己心中看得到有一个律， Di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia juga mendapati ada hukum ini. 我们已经信了耶稣，
成为神的儿女，但是好像在我们里面还有一个律，一个罪。 Nah, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah menjadi anak Allah. Tetapi kita masih ada dosa, masih ada kesalahan yang kita bisa lakukan. 这不是表达耶稣的拯救不完全，耶稣的十字架洗罪不完全，不是。 Nah, ini bukanlah menyatakan bahwasanya karya keselamatan Kristus itu belumlah sempurna. Karya keselamatan Kristus di atas kayu salib belumlah sempurna. Ini bukanlah menyatakan hal itu. 在以弗所书，照这些最为救人的样子， Di dalam kitab Efesus ini disebutkan sebagai suatu sikap daripada manusia lama. 有一些神学家解释，这一些是留下来的罪的习惯。 Nah, ada beberapa teolog yang menyatakan bahwasanya ini merupakan sisa-sisa daripada keberdosaan kita. 但是还是我们在这个问题上，其实过不去的。 Nah, tetapi sejujurnya pada kenyataannya ini merupakan satu hal yang kita tidak bisa luput. 为什么神的儿女们的身上仍然有这样的罪呢？ Nah, mengapa di dalam kehidupan anak-anak Tuhan masih ada dosa-dosa seperti ini? 上帝啊，为什么这样做呢？ Nah, mengapa Allah melakukan hal seperti ini? 我们在圣经里面能够发现上帝的目的。 Nah, di dalam Alkitab kita bisa mendapatkan alasan atau tujuan daripada Allah. 在旧约圣经里面，神带领以色列百姓的方式，告诉我们目前神带领我们的方式是如何。 Nah, di dalam Alkitab Perjanjian Lama, di sana Tuhan Allah memperlihatkan kepada kita bagaimana ketika Tuhan Allah memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan bagaimana caranya di dalam membimbing umatnya. 在旷野40年以后，以色列百姓约书亚的带领之下，进入到迦南地。 Dan bagaimana mereka menjalani kehidupan di padang gurun selama 40 tahun, kemudian di dalam pimpinan daripada Yosua sehingga mereka memasuki tanah Kanaan. 透过迦南征服战争赶出去了大部分的迦南民族。 Dan ketika mereka berusaha untuk menaklukkan penduduk daripada tanah Kanaan, mereka juga telah melakukannya. 占领了迦南地区。 Dan pada akhirnya mereka bisa menduduki tanah Kanaan. 但是这个迦南战争结束之前，约书亚死了。 Tetapi sebelum mereka berhasil menduduki tanah Kanaan, di sana Yosua telah meninggalkan dunia. 但是犹大支派为中心继续进行这个征服战争。 Tetapi di bawah pimpinan daripada suku-suku Yehuda, maka mereka terus melanjutkan peperangan ini, melanjutkan penaklukan ini. 但是我们知道，迦南地仍然有留下来了一些迦南人。 Nah, kita ketahui bersama bahwasannya sekalipun mereka berhasil menaklukkan tanah Kanaan, tetapi sampai saat ini masih ada sisa-sisa daripada penduduk Kanaan yang menempati wilayah tersebut. 但是关键是，基本上在迦南地不存在之前的迦南民族国家独立的一个国家没有。 Tetapi fokusnya adalah bahwasanya setelah mereka berhasil menaklukkan tanah Kanaan, sekalipun mereka masih ada sisa-sisa di antara mereka yang tinggal di sana, tetapi sudah tidak ada lagi yang namanya pemerintahan tanah Kanaan. 呀，只是留下来了一些人而已的。 Hanya tersisa sedikit daripada penduduknya dahulu. 但是我们知道，在旧约历史里面，以色列百姓不断受到这些留下来的人的影响。 Nah, tetapi kita ketahui bersama bahwasanya oleh karena sisa-sisa penduduk Kanaan yang sedikit ini, sekalipun sedikit, tetapi mereka juga berhasil memberikan dampak atau pengaruh kepada bangsa Israel. 学习他们的样子，拜偶像，在神面前犯罪。 Dan bahkan bangsa Israel itu melihat bagaimana kebiasaan cara hidup mereka dan bahkan belajar untuk menyembah kepada berhala mereka. 大家想一想，以色列百姓可以埋怨神吗？ Nah, coba kita renungkan, apakah bangsa Israel bisa bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan? 神啊，你为什么没有完全赶出去这些迦南人？
Nah, ya Tuhan, mengapa Tuhan tidak sepenuhnya mengusir seluruh penduduk tanah Kanaan ini? 他们可以将自己的犯罪的原因怪在上帝的身上吗？ Nah, apakah mereka pernah menyalahkan Tuhan oleh karena keberdosaan mereka? 断无不可的。 Nah, tentu ini hal yang sering sekali mereka lakukan. 我告诉你们，这是上帝的伟大的计划里面准许的。 Nah, saya mau sampaikan bahwasannya ini juga merupakan ada di dalam rencana Allah yang begitu dahsyat. 这不是故意为难他们的事情， Ini bukan perkara untuk mempersulit mereka. 这是为了以色列百姓的成长、成熟给的上帝的作业。 Tetapi ini merupakan tugas dan tanggung jawab yang harus diemban oleh bangsa Israel supaya mereka bertumbuh, supaya mereka dewasa di dalam Tuhan. 我们要记住，迦南民族和迦南的民族的所有的势力已经完全打败了。 Nah, kita harus ingat, kita harus ketahui bahwasannya seluruh kekuasaan yang ada di tanah Kanaan yang dimiliki oleh penduduk Kanaan itu semuanya telah dikalahkan. 他们的军队和国家都没了， Negara Kanaan dan bahkan pasukan negeri Kanaan itu sudah tidak ada lagi. 只是少数的余党而已。 Tetapi hanya sebagian kecil daripada penduduk-penduduknya saja. 像保罗一样，我们也要承认，在我里面有一个冲突和一个交战。 Nah, sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, bahwasannya di dalam diriku masih juga ada peperangan ini. 22、23节说：“因为接着我里面的意思，我是喜欢神的律，但是我觉得肢体中另外有一个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。” Ayat 22-23, sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 阿门。我们的大使徒保罗也是非常坦诚的来告白。 Nah, Rasul Paulus, satu rasul yang begitu agung yang kita kenal, dia juga mengakui akan pengakuan seperti ini. 在我们里面有两个律，这两个想法不断交战。 Bahwasanya di dalam batinku, di dalam diriku ada dua hal yang terus-menerus berperang. 亲爱的弟兄姐妹们，在你们心里面有这样的交战吗？ Saudara-saudari yang kekasih, apakah di dalam diri kalian juga mengalami peperangan seperti ini? 如果没有的话， Jikalau tidak mengalami hal seperti ini, 这表达你们已经打败了。 nah ini membuktikan bahwasanya kalian sudah mengalami kegagalan. 我们基督徒的心里面，这两个律的交战是一定的。 Nah, di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, tentu selalu ada peperangan antara kedua hal ini. 如果有人说，因为我的生活是很圣洁，没有啊， Nah, jikalau ada satu orang yang mengatakan bahwasanya, oh, saya tidak mengalami akan hal seperti itu karena kehidupan saya sangat kudus, sangat suci sekali. 这是说谎的，是骗自己的。 Ini merupakan satu kebohongan, ini merupakan hal menipu diri sendiri. 大家要记住，一定要有的。 Nah, saudara-saudara yang kekasih harus ingat, ini adalah hal yang harus ada. 我刚刚说，这是上帝给的一个作业。 Nah, tadi saya barusan katakan, ini merupakan satu tugas yang Tuhan berikan kepada kita. 这是为了我们的成长给的。 Nah, ini dengan tujuan supaya kita mengalami pertumbuhan kedewasaan di dalam Tuhan. 我们看后面的话更可怕。 Nah, kita melihat di bagian akhir satu hal yang lebih mengerikan. 把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律。 Yaitu dikatakan bahwasannya hukum-hukum lain yang berjuang melawan hukum-hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. 只看这个经文，好像保罗都在交战当中失败了。
Nah, jikalau kita hanya melihat di bagian nas firman Tuhan ini, tentu kita merasa bahwasanya kita sudah gagal, sudah kalah di dalam pertarungan ini. 就是保罗看到在自己的心里面这一种的交战，他自己真的受不了的。 Nah, ini merupakan satu peperangan yang juga Rasul Paulus melihat sendiri di dalam dirinya dan siapapun tidak bisa luput daripadanya. 好像有的时候失败的感觉让他非常非常痛苦。 Dan mungkin kadangkala merasa melihat bahwasanya diri itu di dalam satu sangat kecewa dengan dirinya sendiri karena dia sudah mengalami kegagalan. 所以保罗都喊着说 Oleh karena itu maka Rasul Paulus dengan berteriak dia katakan, 我真是苦啊！谁能救我脱离这起死的身体呢？ Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 我们看到保罗的告白，让我们惊讶。 Nah, kita sendiri melihat akan pengakuan daripada Rasul Paulus dan kita sungguh sangat terkejut. 哇，连保罗也这样告白呀！ Nah, bagaimana mungkin Rasul Paulus pun mengalami hal seperti ini, mengakui hal seperti ini? 所以有一些神学家解释这句话，这是保罗就是信耶稣得救之前的一些交战。 Oleh karena itu ada beberapa teolog yang menjelaskan bahwasanya bagian ini pengakuan daripada Rasul Paulus ini merupakan pengakuan yang dilakukannya sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. 但是大多数的著名的解经家和牧师们解释，这不是。 Tetapi ada begitu banyak hamba Tuhan dan pendeta yang menyatakan bahwasanya ini bukanlah perkataannya sebelum dia percaya Tuhan Yesus. 这句话是已经信了耶稣，保罗已经信耶稣以后的告白。 Tetapi ini merupakan satu pengakuan yang dilakukan oleh Rasul Paulus memang ketika dia telah percaya kepada Tuhan Yesus. 保罗这么残酷的表达来要告诉我们什么？ Dan dengan pengakuannya yang begitu hebat ini, yang begitu dalam ini, dia mau menyatakan kepada kita apa? 在你们心里面的属灵的交战，你们千万不可轻看的。 Nah, dia mau menyatakan bahwasanya peperangan rohani yang terjadi dalam diri kalian itu merupakan satu peperangan yang kita tidak boleh sepelekan. 并且这交战是非常激烈的。 Dan bahkan ini merupakan satu peperangan yang sungguh amat dahsyat. 这样的交战是我们每一个基督徒心里面都有的。 Dan ini merupakan satu peperangan yang pastinya ada di dalam diri setiap kita orang Kristen. 并且也不是偶尔一次发生的事情， Dan bahkan ini bukan peperangan yang sekali-sekali saja. 24个小时不断来的事情。 Tetapi ini merupakan satu peperangan yang terus-menerus berlangsung selama 24 jam. 我们的敌人撒旦魔鬼透过在我们里面的这些留下来的罪来攻击我们。 Dan iblis atau setan itu dia senantiasa mempergunakan sisa-sisa dosa yang ada dalam diri kita itu untuk terus merongrong, untuk terus menggoda diri kita. 是的，我们心里面的罪是没有实体，也看不到的。 Nah, kita ketahui bahwasanya mungkin sisa-sisa dosa itu tidak secara keseluruhan, tetapi hanya sebagian kecil saja. 但是好像罪自己有生命力， Tetapi bagi diri kita itu dia bisa berpengaruh. 好像这个罪有自己智慧。 Dan sepertinya dosa-dosa seperti ini dia senantiasa menantikan kesempatan-kesempatan yang baik. 因为我们的罪背后有撒旦魔鬼的操作， Karena di balik daripada segala dosa dan kesalahan kita, di sana ada iblis yang senantiasa menantikan kita. 我们一定要学习这交战的性质是什么。 Nah, tentu kita harus mempelajari bagaimana taktik daripada iblis ini. 在我们心里面的罪它自己有很远大的计划，大家知道吗？ Nah, apakah saudara-saudari ketahui bahwasanya dosa yang ada di dalam diri kita itu bisa berdampak begitu besar? 罪的远大的计划是什么？ Nah, apa rencana, apa tujuan terbesar daripada dosa itu?
他的计划是要支配你的整个人、整个心。 Yaitu dosa ini atau dosa atau kesalahan ini dia mau senantiasa menguasai seluruh kehidupan kita. 他为了支配你的心，现在为了这个事情工作的。 Dan untuk menguasai seluruh kehidupan kita, maka dia terus-menerus berusaha. 我们信耶稣，因着耶稣十字架的能力，在我们的心中已经建立了神的国。 Nah, karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka Roh Kudus di dalam diri kita telah mendirikan adanya kerajaan Allah di dalam diri kita. 这神国的王是谁呀？ Dan siapakah yang menjadi raja di dalam kerajaan ini? 就是耶稣基督， Yaitu Yesus Kristus. 就是打败了就在我们心里面支配我们的所有的罪。 Dan Yesus Kristus dia telah mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada dalam diri kita. 但是我刚刚说了，还有一些围挡隐藏在我们心里面。 Tetapi sama seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya masih ada sisa atau sedikit-sedikit dosa di dalam diri kita yang tersembunyi. 表面上看他不工作， Dan kalau kita melihat secara langsung, itu sepertinya dia itu tidak ada apa-apanya. 但是他们在你们的心里面安然的做工。 Tetapi jauh di dalam diri kalian secara sembunyi-sembunyi dia tetap bekerja. 他们的目的是不断召集围挡来形成一个自己的组织。 Dan oleh karena kondisi keadaan seperti ini, mereka terus-menerus berusaha untuk mendapatkan porsi yang makin besar di dalam kehidupan kita. 如果警察都没有管他们，没有逮捕他们， Jikalau polisi tidak mengawasi mereka, tidak menangkap mereka, 他们就像黑社会一样，会暗暗中完全掌控你的整个城市。 maka mereka sama seperti preman, itu mereka bisa menjadi satu mafia yang bisa menguasai keseluruhan kota. 他们是带着这样的计划和目的来渐渐占领你的所有。 Nah, dengan cara seperti inilah mereka berusaha dengan perlahan-lahan, dengan setahap demi setahap, mereka berusaha untuk menguasai seluruh kehidupan kita. 所以我们要关注的问题不是为什么在基督徒心里面留着这样的罪，不是这个问题。 Oleh karena itu yang menjadi fokus kita bukanlah mengapa di dalam diri setiap orang Kristen ada sisa-sisa dosa seperti ini. 我们要关注的更重要的问题是，某一些围挡留下来的罪已经在我们里面活动了。 Nah, yang kita harus perhatikan, yang harus kita awasi adalah bahwasanya adanya dosa-dosa seperti ini yang sering sekali, yang kadang-kala sudah bekerja aktif di dalam diri kita. 他带着很大的计划之下，现在仍然工作。 Dan dia membawa satu rencana yang begitu besar, begitu hebat, dan dia terus-menerus bekerja, berusaha sampai saat ini. 如果你不是跟他们做斗争、打仗， Nah, jikalau kita tidak berperang melawan mereka, 上帝怎么会帮助你得胜呢？ nah bagaimana bisa Tuhan menolong kita sehingga bisa memenangkannya? 对我们来说，最严重的问题就是不打仗。 Nah, bagi kita masalah yang paling besar itu adalah kita tidak mau berperang. 不打仗意味着什么？ Nah, kita tidak berperang itu karena apa? 已经失败了。 Yaitu karena kita telah kalah, kita telah gagal. 说不定罪的围挡已经完全掌控了你的心。 Atau dengan kata lain dikatakan bahwasanya dosa telah berhasil menguasai seluruh kehidupan kita. 对不起，这样说，有一些基督徒，我们的心应该要交托上帝，但是反过来已经交给了这些罪。 Nah, saya minta maaf, saya harus katakan seperti ini. Kadang-kala dan ada begitu banyak orang Kristen di mana seharusnya kehidupan orang Kristen itu menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya dia telah menyerahkan kehidupannya sepenuhnya kepada dosa. 我们所有的人正在这个俗世的生活里、俗世的世界里面生活， Nah, kita ketahui bahwasanya kita semua hidup di dalam dunia ini. 所以我们根本不太了解这个属灵的世界。 Oleh karena itu kita
kadangkala tidak begitu mengerti dengan yang namanya dunia roh. 那么我们信耶稣的基督徒能知道了解属灵的世界吗？ Nah, tapi apakah kita orang Kristen bisa mengetahui bagaimana kondisi daripada dunia roh? 我说不是， Bukan seperti itu. 你信耶稣单单意味着刚刚睁开了属灵的眼睛而已的。 Nah, saya maksudkan bahwasanya jikalau kita orang Kristen, apakah kita bisa mengetahui dunia roh? Tentu tidak begitu saja. Tetapi sebagai orang Kristen, tentu kita harus membuka mata rohani kita. 只是能拥有分别接受真理的能力而已的。 Dan sebagai orang Kristen kita seharusnya memiliki kemampuan untuk menerima kebenaran. 我们要承认，还不太了解我们的心里面的这样罪的活动是什么样的，我们要承认的。 Nah, dan kita harus mengerti dan kita harus mengakui bahwasannya ada usaha-usaha daripada iblis yang senantiasa mau menguasai kehidupan kita. 我们不太了解我们的对手，还有这个对手背后工作的这所有的黑暗的势力是什么样的。 Nah, kita juga harus mengakui bahwasanya kita tidak mengerti bagaimana kondisi daripada lawan kita yaitu iblis dan bagaimana rencana-rencana yang dimiliki olehnya. 他们是比你远远聪明的。 Dan kita harus sadari bahwasanya iblis itu tentu berkali-kali lebih pintar daripada kita. 并且他非常了解你的。 Dan bahkan dia sangat mengerti, memahami akan dirimu. 你喜欢什么，重视什么，他都知道。 Nah, kamu suka apa, kamu cinta apa, nah dia tahu semuanya. 你最大弱点是什么都知道。 Dan apa yang menjadi kelemahan terbesarmu. 可以说，他了解你比你自己更多的很。 Dan bahkan kita bisa katakan bahwasanya iblis itu lebih mengerti dirimu dibandingkan dirimu sendiri. 所以靠着你自己或者你自己的能力、聪明，远远胜不了罪。 Oleh karena itu, jikalau kamu hanya mengandalkan kemampuan dirimu sendiri saja, maka kamu tidak akan bisa mungkin jauh daripada dosa. 那么我们如何跟这一些罪征战呢？ Dan oleh karena itu, bagaimana seharusnya kita berperang melawan dosa ini? 就是首先我们要认识这个罪是什么来开始。 Nah, oleh karena itu terlebih dahulu maka kita harus memulainya daripada apa itu dosa. 这个罪是怎么攻击我，怎么掌控我的心，我们要学习。 Nah, kita harus mempelajari bagaimana dosa itu menggoda kita, bagaimana dosa itu menguasai kehidupan kita. 我们怎么学习呢？ Nah, bagaimana kita mempelajarinya? 我们学习属灵的世界最好的教材是什么？ Nah, apa bahan yang paling baik, apa materi yang paling baik, apa buku yang paling baik yang kita bisa pergunakan untuk mempelajari dosa? 圣经。 Alkitab. 圣经是在这个世界唯一告诉我们这个属灵的世界的最正确、最可靠的书。 Alkitab merupakan satu-satunya buku yang ada di dunia ini yang bisa kita andalkan untuk kita bisa berperang melawan dosa, untuk kita bisa mengerti, memahami bagaimana peperangan rohani. 我们在圣经里面关于我们的对手和对手怎么攻击我，我们可以清楚的了解的。 Dan melalui Alkitablah kita bisa mengerti, memahami bagaimana sikap daripada iblis itu dan bagaimana cara-caranya untuk senantiasa mau menggoda dan menganiaya kita. 我们亲近神的第一步，属灵增长的第一步，就是翻开圣经来开始。 Nah, langkah pertama kita untuk berperang di dalam peperangan rohani ini yang paling awal, yang paling pertama yaitu ketika kita membuka Alkitab kita. 但是大家别误会， Tetapi saudara-saudari yang kekasih, jangan ada yang salah paham. 我们仅仅得到了很多圣经上的知识， Nah, jikalau kita sungguh telah mengerti begitu banyak pengetahuan Alkitab, 关于罪的这些知识不能带来得胜。 dan bahkan jikalau kita mengetahui atau kita punya pengetahuan tentang dosa atau doktrin dosa, itu juga tidak bisa, hal itu pun tidak bisa semata-mata memenangkan kita. 我们单单知道了这些还不够的， Jikalau kita hanya mengetahuinya saja, itu tidaklah cukup. 我们还需要
属灵的敏感力。 Kita masih perlu kepekaan spiritual atau kepekaan rohani. 指的是在我们心里面出现罪的时候，我们要能够感到， Dan khususnya ketika kita harus bisa merasakan, kita harus punya kepekaan ketika dosa mau datang untuk menggoda kita. 这是第一步的。 Nah, ini merupakan langkah 还 pertama. 有为了属灵的征战，需要从神来的能力。 Dan kemudian langkah yang kedua, kita perlu kekuatan, kita perlu kuasa yang daripada Tuhan untuk bisa melawan dosa. 那么从神来的能力是什么呢？ Dan apa yang dimaksud dengan kuasa yang daripada Tuhan? 简单说，就是从耶稣基督十字架得到的恩典。 Dan singkat kata, itu merupakan satu anugerah yang datang daripada salib Kristus. 我们有了属灵的敏感力和我们这样的属灵的能力，我们可以准备好了跟这些罪开始征战。 Nah, jikalau kita punya kepekaan rohani, kita punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk berperang di dalam peperangan rohani ini, maka tentu kita akan mengalami kemenangan. 我们要记住，刚刚我说的敏感力和力量，在我们里面没有的。 Nah, kita harus ingat bahwasanya kepekaan rohani dan kekuatan yang daripada Tuhan itu tidak bisa berasal dari diri kita sendiri. 就是我们要来到神的宝座前得到。 Tetapi ini merupakan hal yang kita dapatkan ketika kita datang di hadapan Tuhan. 简单说，在祷告当中得到的， Dan singkat kata, bahwasanya kita bisa dapatkan di dalam doa kita kepada Tuhan. 这是我们亲近神的时候才能得到的。 Nah, ini merupakan hal yang kita bisa peroleh ketika kita mendekat datang kepada Tuhan. 就是我们能够亲近神的时候，神的圣洁会赐给我们分别罪的眼睛和感觉。 Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kekudusan yang daripada Tuhan, Tuhan bisa nyatakan kepada kita, sehingga kita diberikan mata rohani yang bisa peka terhadap hal-hal rohani atau peperangan rohani yang ada di hadapan kita. 我们依靠神的时候，上帝一定给我们一个力量来能够得胜。 Ketika kita dekat kepada Tuhan, tentu Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk beroleh kemenangan. 大家相信吗？ Apakah saudara-saudari percaya? 我们已经知道了我们的对手和他的盔甲是什么样的。 Nah, kita telah mengenal siapa yang menjadi musuh kita, siapa yang menjadi lawan kita, dan kita telah mengetahui segala taktik-taktiknya. 我们可以从神得到这样的力量来，可以开始征战。 Dan kita telah mendapatkan kemampuan untuk berperang, memulai peperangan ini. 但是这个征战实在是不容易的。 Tetapi kenyataannya peperangan ini bukanlah peperangan yang mudah. 就保罗也说：“我真是苦啊！谁能救我脱离这取死的身体呢？” Dan bahkan Rasul Paulus juga mengakui bahwasanya aku manusia celaka. Dan- Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? 但是这句话并不代表保罗跟罪的打仗失败了，不是的。 Tetapi pengakuan ini tidak menyatakan bahwasanya Paulus dia mengalami kekalahan di dalam peperangannya di dalam peperangan rohani ini. 这是很强烈的表达，这个征战非常激烈。 Dan ini merupakan satu pengakuan yang menyatakan bahwasanya ini adalah peperangan yang sungguh amat hebat. 这是表达保罗对这些罪多么恨恶。 Nah, ini juga merupakan satu ekspresi pernyataan bahwasanya Paulus begitu benci akan dosa ini. 我们的打仗是对不容易的， Nah, kita ketahui peperangan rohani itu bukanlah peperangan yang mudah. 所以很多基督徒就像一个残兵败将的样子来生活。 Oleh karena itu, kehidupan orang Kristen itu sama seperti kehidupan daripada laskar atau prajurit. 就是不要打仗。 Nah, mungkin mereka tidak mau berperang. 大家害怕吗？ Apakah semua orang takut? 担心吗？ Apakah semuanya khawatir? 大家不要担心。 Saudara-saudari sekalian tidak perlu takut. 保罗的叹息：“我真是苦啊！”
Keluhan daripada Rasul Paulus ini, dia katakan, aku manusia celaka. 这个告白直接连起来第8章得胜的确信。 Nah, ini pengakuan ini langsung berhubungan dengan keyakinan Rasul Paulus di pasal yang ke-8. 保罗第8章是整个罗马书的精髓最高峰。 Nah, di pasal 8 ini merupakan puncak atau inti daripada keseluruhan kitab Roma. 保罗很大胆的宣布8章的整个内容。 Dan di pasal 8 ini Paulus dengan begitu gamblang dia menyatakan akan keyakinannya. 8章1节说：“如今那些基督耶稣里的，就不定罪了，因为是生命的律，在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。” Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. 34节，印尼文圣经是33节，谁能定他们的罪呢？ Di dalam ayat ke-33 bahasa Indonesia pasal 8 ayat ke-33 di sana dikatakan, siapakah yang akan menghukum mereka? 35节，谁能使我们与基督的爱隔绝呢？ Dan di ayat ke-35 dikatakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? 37节，然而靠着我们的主，在这一切的事上已经得胜有余了。 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. 阿门。 Amin. 已经得胜有余了。 Yang orang-orang yang telah menang. 大家不要惧怕属灵的征战。 Oleh karena itu kita jangan takut dengan peperangan rohani. 我们在耶稣的十字架里面，他的爱里面一定得胜的。 Kita telah dimenangkan di dalam salib Kristus, di dalam kasih Kristus. 耶稣透过他的十字架来，已经完全打败了这所有的黑暗的势力。 Karena Kristus telah mengalahkan segala kuasa-kuasa setan dengan karya keselamatannya di atas kayu salib. 这所有的罪已经在我们里面，耶稣的原因打败了。 Segala dosa yang ada dalam diri kita, segala kesalahan kita itu semuanya telah dikalahkan di dalam karya keselamatan Kristus. 所以我们的征战不是害怕的征战。 Oleh karena itu peperangan kita bukanlah peperangan yang menakutkan. 保罗要说，我们的征战是已经得胜的征战。 Paulus mau katakan peperangan kita itu adalah peperangan yang berkemenangan. 但是如果我们不参战、逃避， Tetapi jikalau kita tidak ikut serta di dalam peperangan itu, jikalau kita menyembunyikan diri, 那么就得不到得胜。 maka tentu kita tidak akan beroleh kemenangan. 我们逃避就是意味着失败。 Jikalau kita bersembunyi, jikalau kita melarikan diri, justru itulah namanya kegagalan. 我们一定要参战， Kita harus ikut serta di dalam peperangan. 在我们的属灵的生命里面，一定需要这属灵的造战。 Di dalam kehidupan kerohanian kita sungguh perlu adanya peperangan 这 rohani. 属灵的造战，表达你是非常渴慕神的儿女。 Peperangan rohani dalam diri ini membuktikan kepada kita bahwasanya sungguh kita ini adalah anak Allah. 没有造战，表达你已经远离了神。 Jikalau kamu tidak mengalami peperangan rohani, itu artinya kamu telah menjauh dari Tuhan. 我们一起祷告吧。 Mari kita bersatu di dalam doa. 主啊，今天我们透过罗马书一起思考我们心中的造战。 Ya Tuhan Allah kami yang di surga, melalui firman Tuhan dari kitab Roma, kami telah bersama-sama mempelajari peperangan rohani dalam diri kami. 我们看到我们心中的造战，我们不要害怕。 Kami sungguh telah melihat peperangan rohani dalam diri kami dan kami tidak akan takut. 主啊，我们应该不要认为奇怪。 Dan tentunya kami juga tidak melihat hal ini sebagai satu hal yang aneh. 我们看到了，主啊，让我们更加喜乐。 Tapi biarlah setiap kami boleh melihat bahwasannya kami boleh lebih lagi bersuka cita. 这个造战证明我还在渴慕上帝的律。
Karena peperangan ini justru membuktikan bahwasanya kami masih ada di dalam Tuhan. 主啊，求你赐给我们属灵的力量， Ya Tuhan, kiranya Tuhan Kau memberikan kami kekuatan rohani, 让我们每一个照战当中得胜， supaya di dalam setiap peperangan ini kami boleh beroleh kemenangan. 不要让我们逃避。 Supaya setiap kami tidak ada yang menyembunyikan diri. 我们知道逃避就是打败， Karena kami tahu bahwasanya jikalau kami melarikan diri atau menyembunyikan diri ini merupakan satu kegagalan. 求你让我们在所有的照战当中能够彰显神的荣耀。 Ya Tuhan, biar kiranya di dalam setiap peperangan ini kami boleh menyatakan kemuliaan bagi nama Tuhan. 奉主耶稣基督的名祷告 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. 阿门。 Amin. 我们再来唱一首诗歌， Kita kembali mengangkat sebuah pujian. 真实的悔改。 Turn my life to you. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang mengasihi kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kami diberikan kesempatan pada pagi hari ini, di hari yang Kau kuduskan, kami boleh kembali datang untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu mengasihi kami, Jemaat Elim. Dan melalui ibadah kami pada hari ini, melalui firman Tuhan yang kami dengar, Tuhan biarlah kiranya Engkau memberikan kami kekuatan untuk boleh menjalani hari depan kami. Tuhan terima kasih, kami menyerahkan juga setiap kami, biarlah kami diberikan kekuatan rohani dan juga kepekaan rohani, agar kami boleh lebih lagi menghindari dosa, dan kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan ajar kami untuk boleh tetap selalu membaca firman-Mu, ajar kami boleh untuk terus merenungkan firman-Mu, dan melalui ibadah-ibadah yang kami lakukan, Tuhan biar kiranya Engkau terus mengasihi dan menyertai kami. Tuhan ajar kami juga untuk selalu berdoa kepadamu, dan di dalam kehidupan kami boleh terus bersandar kepada Engkau saja. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah kondisi yang sulit di masa pandemi ini, Tuhan biarlah kami boleh lebih lagi mendekatkan diri kepadamu, dan kami boleh bersandar kepadamu selalu. Bapa di surga, kami menyerahkan untuk setiap jemaat Elim, dimanapun mereka berada, Tuhan pimpin, Tuhan yang memberkati, di dalam usaha kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keluarga kami. Kami juga menyerahkan untuk hamba Tuhan, untuk pendeta yang melayani di gereja Elim, Tuhan biarlah kiranya Engkau yang terus menyertai dan menjaga kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. 主祷文，我我们们在天在天上的父上的父，
愿人都祝你的名为圣。愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们一天试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。愿我们的主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，充满能力，常与我们以灵堂的所有的弟兄姊妹，愿意参与我们所有属灵的征战的所有的弟兄姐妹同在，从今直到永永远远。阿们。